Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengusi surau, ahli jawatan kerja surau, muslimin hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari Jumaat ini untuk hadir sama-sama ke surau ini mengajukan fardu solat Jumaat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kerahmatan, keampunan dan juga Allah memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat. InsyaAllah pada tengah hari ini saya akan menyambung bacaan. Saya menggunakan sebuah kitab Tahzib Mau'izatul Mukminin pada hari Jumaat, Tazkirah Jumaat. Yang ini merupakan sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin, disebut sebagai bimbingan mencapai darjat mukmin. Dan saya membicarakan tajuk keutamaan Jumaat. Keutamaan Jumaat dan adab-adabnya. Dan yang terakhir di sini pada 20/1/2023. Tahun lepas rupanya dah setahun. Last saya baca tazkirah ni di sini. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung melihat apakah perbincangan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan keutamaan Jumaat dan juga adab-adabnya. Setelah Al-Imam Al-Ghazali membawakan ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan adab-adab, berkaitan dengan Jumaat, maka Al-Imam Al-Ghazali dia membawakan beberapa masalah dalam kita melakukan solat Jumaat. Itu Imam Ghazali sebutkan masalah-masalah yang perlu diketahui, kata Imam Ghazali. Dia kata yang pertama, ini berkait dengan solat, berkait dengan Jumaat. Kata Imam Ghazali, apabila kita solat ini, maka sedikit pergerakan. Bila kita solat, kita berdiri tegak, sedikit pergerakan sekalipun itu tidak membatalkan, sedikit pergerakan sekalipun itu tidak membatalkan sembahyang, tetapi hukumnya adalah makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ghazali, bila kita ni semayang, datang hari Jumaat, solat sunat tahiyatul masjid, kemudian solat qabliyah, kita solat Jumaat, ba'diyah Jumaat. Kata Imam Ghazali, sedikit pergerakan dalam kita berdiri, kita bergerak dalam solat itu, sekalipun pergerakan kita itu tidak membatalkan solat. Maksudnya sebelum ni kita dah bahas, dia bergerak yang macam mana yang membatalkan solat. Sehingga ada beberapa rukun yang dilanggar, kan, pergerakan yang berterusan. Maka masuk masalah yang pertama, Imam Ghazali disebut kalau sedikit pula pergerakan, bukan pergerakan yang banyak. Tak banyaklah pergerakannya. Kalau melibatkan anggota, kita bergerak betul-terus lebih daripada 3 kali, maka membatalkan solat, kan? Tapi kalau sedikit pergerakan, pergerakan sikit, kita main jari je, tengah solat duk main gitu, atau contohnya gini kan, kita duk main, dia tidak membatalkan solat, tapi tangan tu duk main, dia bukan anggota besar, tapi duk main pergerakan, atau badan kita solat ada goyang-goyang sikit kan, gitu, macam budak-budak lah, dia kata. Kata Imam Ghazali, kalau sedikit pergerakan itu, sekalipun tidak membatalkan sembahyang, kata dia, tetapi hukumnya adalah makruh. Maka hukum kita sedikit pergerakan tu, kata Imam Ghazali, makruh hukum dia. Jadi kalau boleh kita salat itu dengan penuh fokus. Jadi orang ni kalau dia fokus, dia tak banyak pergerakan. Dia akan lebih diam. Melainkan kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, dia perlu bergerak-gerak sedikit, kan, ada keperluan. Ada contohnya kalau tuan-tuan pergi semayang tarawih, kan, dekat Masjidil Haram. Dia semayang tarawih itu sampai tiap-tiap malam dia baca sejuzuk lebih, kan. Letih berdiri lama. Sekali berdiri tu dia baca 2 muka, 3 muka, memang
memang lutut pun longgar kan. Jadi kalau kita keras saja, mau krem, rokok dah tak boleh nak rokok. Turun tak boleh kan, darah tak jalan kan. Tambahlah umur-umur kita ni kan, tak boleh nak gerak. Jadi macam dia boleh kena ada sedikit gerak, darah telok jalan kan. Itu yang Imam Ghazali sebutkan kalau ada keperluan. Melainkan kalau ada keperluan dalam bentuk pergerakan yang kecil. Satu. Begitu juga kadang-kadang orang ni bila dia berdiri tu, ada yang jenis dia memang jenis badan dia bergerak slow, tak perasan. Kan? Jadi macam sikit gerak. Yang tu biasa. Okey, kata Imam Ghazali, yang demikian ini contohnya menolak orang yang hendak berjalan di hadapan. Dia buatkan contoh lain. Ni pergerakan. Yang demikian ini contohnya menolak orang yang hendak berjalan di hadapan. Waktu kita semayang, tuan-tuan tiba-tiba semayang, ada orang lalu depan kita. Ada orang lalu depan kita. Jadi dalam hukum, ada orang lalu depan kita tu, kita boleh tolak orang tu. Bukan tolak jauh lah. Maksudnya, dia berada tempat kita sujud. Dalam jarak tempat kita sujud lah. Ini sudut adab lah. Kalau kita semayang, tiba-tiba ada orang main lalu je depan kita. Kan? Macam kat pasar lalu celah-celah orang kan. Sedangkan kita tengah solat. Tengah solat, dia main lalu je. Bang kita. Ikut suka dia je kan. Dia tidak. Kalau dia lalu belakang tak apa, ni dia lalu depan. Maka pada ketika itu, kita yang salat, kita ada hak. Hak untuk apa? Untuk tolak dia. Lalu tu kita tolak dia. Kan? Maksudnya tolak tu, tangan kita sampai lah. Lebih kurang berapa meter. Sekaki, mungkin kita katakan dalam 2 kaki setengah ke 3 kaki lah depan kan. Maksudnya kalau dia lalu depan kita dan jarak 1 kaki, tu kita boleh tolak. Tapi kalau dah lebih daripada 3 kaki kita nampak lalu, kita melangkah lah ke depan kita tolak dia, kita tak lah kan. Dia tak sampai macam tu. Maksudnya dikatakan betul-betul di hadapan. Ketika kita solat, lalu depan kita, maka tuan-tuan tolak. Tolak tu. Kan? Ni sebab dia tak beradab. Satu, kemungkinan berlaku dia tak perasan. Boleh berlaku juga dia tak perasan kan. Kemungkinan dia memang dia melanggar hukum. Kemungkinan lagi mungkin dia tak tahu, dia tak ada ilmu, dia main lalu je depan orang. Kadang-kadang budak-budak kan, budak-budak main lagi-lagi boleh berlaku. Cuma dari sudut hukum menolak orang yang lalu dekat depan kita ni, kat sini kita boleh buat. Kat sini tuan-tuan semayang kat masjid mana. Tapi hukum ni dia tak berlaku dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah. Kan? Dekat Kaabah tu orang tak tolak. Kan? Dia ada hukum special lah kalau kita dekat sini lah. Masjidil Haram itu dia tak terpakai hukum tu. Okey. Kemudian dia katakan membunuh kalajengking. Tiba-tiba kita tengah ni dia nak tunjukkan bagaimana dikatakan pergerakan yang sedikit yang dia boleh elakkan. Contohnya tengah tu ada nampak kalajengking, dia nak bunuh pula kalajengking kan. Ini mungkin zaman dulu kita tengok zaman Imam Al-Ghazali, orang dulu semayang kat padang pasir, tempat semayang dia pun masih bukanlah kita dalam bangunan macam ni ada kapet. Hatta sampai sekarang ni, tuan-tuan kalau pergi ke sebelah Sudan sana, negara Sudan kan, Sudan ni negara Islam. Kalau tuan-tuan pergi berjalan ke sana, masuk dia, kalau pergi ke kawasan kampung-kampung dia tu, kita semayang tu, kita memang rasa, macam zaman Nabi betul. Kan? Kita tak rasa lah suasana kat Malaysia ada bangunan, ada dinding. Kalau belah Sudan tu, tuan-tuan pergi kampung tu, dia macam tegakkan batu-batu, letak kayu sikit dia semayang itu. Memang bawah tu memang atas tanah lagi. Kan? Jadi bolehlah berlaku, orang kata boleh nampak kalajengking ke ular lalu. Sampai sekarang masih begitu. Kita sini tak ada lah. Okay. Tapi kalau dia kata membunuh kalajengking, itu juga bentuk pergerakan. Atau menggaru tubuh yang gatal, yang mengganggu kekhusyukannya. Okay. Yang ketiga dia kata garu tubuh yang gatal. Bila garu tubuh ni, dia tak guna banyak jari, dia guna satu jari. Tuan-tuan tiba tengah semayang, rasa macam gatal dekat leher kan. Maka kita letak tangan sini, kita pun ambil tangan, kita gerakkan. Satu pergerakan dia. Maksudnya, anggota pergerakan satu, zap gitu kan. Okay. Kita pun garu tu. Yang ni dia boleh banyak. Tuan-tuan 20 kali ke, 30 kali ke, 40 kali kan. Dia garu tu, relax kan. Tengok imam tengah baca, dia baru baca Fatihah, lambat. Habis Fatihah, habis surah dia baca, kita duduk high pula.
duk garu kan, sedap kan. Kan. Tapi dia tak membatalkan. Sebab dia yang pergerakan besar tadi yang ni. Maka yang ni Tuhan 20, 30, 40 kali ya. Dia tak itu. Itu yang dia katakan menggaru tubuh yang gatal, ya, yang mengganggu kekhusyukannya, dia kata. Sewaktu seseorang itu menguap, maka tidak salah. Habis kat situ ya. Berhenti situ. Kemudian kata Imam Ghazali, sewaktu seseorang itu menguap, maka tidak salah baginya meletakkan tangan di mulutnya. So kata Imam Ghazali, tambahlah. Jumaat ni kan, tuan-tuan datang ni memang waktu tengah hari, lepas makan lunch pula kan. Jadi bila masuk tu dia best kan. Kena aircon pula macam ni kan, memang best lah. Kan, dia pun khusyuk, tawaduk, tunduk kan. Memang waktu tidur memang best lah. Kan, duduk depan-depan aircon pula, angin lah. Kena khutbah slow, tu suara dengar, tak dengar. Mula dengar khutbah. Kuat betul, lama-lama rasa macam slow. Sebenarnya dia tidur. Khutbah khatib macam tu, tapi dia yang tidur, dia kata kan. Okay. Maka dia kata, kalau sewaktu seorang tu menguap, maka tidak salah baginya meletakkan tangan di mulutnya. Ini dalam solat, dia bincang ni dalam solat ni tadi ya. Maksudnya kalau tengah solat kita menguap, maka tidak salah baginya meletakkan tangan di mulutnya. Okey. Kata Imam Ghazali kata. Begitu juga apabila ia bersin. Kalau kita nak solat, tiba-tiba solat dalam solat itu kita bersin. Solat Jumaat dia kata, maka hendaklah ia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, tengah solat kan, acum kan, bersin kan. Cuma bagaimana adab? Adab kita mengucapkan tahmid itu, Alhamdulillah itu dalam hati sahaja. Tak adalah kita sebut. Kita bersin, Alhamdulillah. Kena kita bersin. Lepas itu, dia berjangkit pula. Kan orang itu bersin. Orang itu, Alhamdulillah. Sana Alhamdulillah. Bila Alhamdulillah, ada itu kan jawab pula. Yarhamkallah. Jawab pula lagi. Yahdi wa yarhamkallah. Tak jadi semayang. Jenis lawan bersin pula. Ya, tak. Jadi dia kata, kalau dalam kita salat, maka kita memuji Allah itu dengan lapas tahmid Alhamdulillah hanya dalam hati saja. Kita acum katakan gitu kan. Dalam hati kita, Alhamdulillah kan. Dia tidak perlu dilafazkan, dikeluarkan bunyi tu. Hanya dalam hati saja. Dan tidak menggerakkan lidahnya. Dia ni kalau dalam hati memang hati dia aja. Dia tak disebut Alhamdulillah. Itu disebut. Tapi ada gerakan lidah tak. Maka lidah juga tidak perlu bergerak. Sebab kita tengah salat. Maka perlu kita fokus pada salat itu. Kita jangan ada berubah niat kepada benda-benda yang lain. Niat solat kepada niat nak jawab bersin pula kan. Tak boleh. Itu. Jadi benda tu dalam hati saja. Dalam hati kita sebut Alhamdulillah. Dia tak bunyilah. Maksudnya dalam hati kita ada kita sebut Alhamdulillah. Dia tak menjadi kesalahan, dia kata. Dan tidak menggerakkan lidahnya, dan apabila sendawa. Sendawa pula. Okey, sebelum solat tu memang makan itu kena ada cendol pula depan tu kan. Jadi perut pun dah sedap dan nala kan, boleh nak pergi semayang kan. Okey. Dan apabila sendawa mengeluarkan angin dari mulut, dia kata, maka janganlah mengangkat kepalanya ke atas kan. Kan orang nak sendawa kan, dia dah gitu kan. Kan. Puas kan. Kalau dia macam duduk bawah tu rasa macam tak lepas sendawa tu kan. Kan. Jadi dia nak lepas sendawa tu, dia angkat ke atas bagi dia punya kerongkong, rongga dia tu bagi angin tu keluar dengan selesa kan, angkat kan, dia sendawa kan. Jadi dia kata, Imam Ghazali dia larang, dia kata jangan, dia kata maka janganlah mengangkat kepalanya ke atas kan, untuk bagi dia lega. Panjang pula tu kan. Maka jangan. Okey. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut law khasha'a qalbahu law khasha'a qalbu hadha la khasha'a jawarihu. Ada dalam satu hadis. Berkon macam itulah matan dia. Nabi dia kata, kalaulah Nabi nampak ada dalam kalangan sahabat yang semayang dia bergerak-gerak, Nabi dia komen. Dia tengok dari jauh aja, dia cakap dengan sahabat lain, dia kata lau khasha'a qalbu hadha, dia kata kalaulah hati orang tu dia khusyuk, dia fokus pada salat dia kata la khasha'at jawarihu, nescaya anggota badan dia semua kan akan khusyuk sama.
fokus kan. Mata sekalipun, walaupun tuan-tuan katakan pergerakan mata, duduk semayang, dia bergerak tak, tapi mata tu sana, semua tempat dia tengok kan. Semayang macam orang, mata tu tengok tempat sujud kan, tengok ke depan tempat sujud, tapi mata dia tu ke sana sini kan, tengok pula depan, kena duduk saf depan, tengok macam ni lah, dia putih aja kan, orang tengok ni apa benda lah tulis kat dinding, macam khot lah tu lah, ini macam-macam benda, dia tengok sana tengok sini. Maka kata Nabi, kalau khusyuk orang yang semayang itu, maka kita akan dapati la khusya'at jawarihu, dia kata nescaya anggota badan dia pun khusyuk, sama dia ikut. Boleh nampak lah. Jadi tuan-tuan kalau tengok orang semayang goyang, sentuh sana, sentuh sini, nampak memang tak khusyuk lah kan. Dia kalau khusyuk tu dia akan tenang. Dalam satu hadis, bersahabat dia sebut, orang yang paling hampir sembahyang dia dengan Nabi SAW dan dalam kalangan sahabat, mereka mengatakan ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia ada kelebihan. Kalau dia solat, lebih-lebih lagi kalau solat malam. Para sahabat dia kata, kalau nak tengok bagaimana solat Nabi SAW bersikap pergerakan, bagaimana khusyuk, fokusnya, maka kamu tengoklah solat Abdullah bin Umar. Bila dia solat malam, macam Nabi solat. Ini geng budak-budak kecil duduk selalu ikut Nabi semayang. Zaman Nabi dulu, Nabi bila semayang, sahabat yang kecil-kecil ni, Anas, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dia orang ni biasa ikut Nabi semayang. Dan Nabi kalau semayang tu, dia biasa panggil budak-budak mari sini. Pernah satu ketika tu dia panggil Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia semayang, dia panggil Abdullah Abbas. Abdullah sini semayang. Nabi dia tarik letak semayang kat sebelah. Kita macam budak-budak kan, Nabi tarik letak sebelah tu. Abdullah bin Abbas dia tarik. Abdullah bin Abbas masa tu dia kata, tak nak ya Rasul. Aku ni budak dia kata, aku semayang belakang lah. Maka dia semayang kat belakang. Bila dia semayang kat belakang, Nabi dia tanya, kenapa kau tak nak semayang sebelah aku? Dia kata, ya Rasul, dia kata, aku rasa aku lebih selesa melihat wajah engkau daripada belakang, daripada duduk sebelah. Dia hormat pada Nabi dan dia nak Nabi tu berada di depan dia. Wah tu, dia hormat dia pada Nabi SAW, tu Abdullah bin Abbas. Sampai Nabi SAW, lepas itu Nabi terus peluk Abdullah bin Abbas dan Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, cerdikkan dia dalam urusan agama dan juga wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas itu akan takwilan sesuatu. Jadi para sahabat ni ada yang kalangan budak-budak kecil duduk dengan Nabi dan ikut apa yang Nabi buat so itu masalah yang pertama yang berkait dengan dari sudut pergerakan, kata Imam Ghazali, dia kata walaupun asasnya bergerak itu yang sedikit itu dia tidak sampai membatalkan salat, tetapi kata Imam Ghazali hukumnya adalah makruh. Ini kita membincangkan kesempurnaan dalam salat Jumaat yang diajar, yang dibicarakan oleh Imam Ghazali. Sebab itu diletakkan tajuk pun bawah adab-adab, kan. Dia tak masuk dalam tajuk yang besar kan, perkara yang membatalkan solat, tak. Tapi di bawah ada adab. Benda kecil-kecil tu kita kena jaga. Sebab apa nak dapatkan khusyuk itu. Okey. Itu masalah yang pertama, kata Imam Ghazali. Kita tengok. Seterusnya Imam Ghazali dia buatkan masalah yang kedua. Kata Imam Ghazali, disunatkan seseorang itu berdiri di sebelah kanan imam dan di belakangnya sedikit, dia kata. Okey. Satu, bila tuan-tuan datang Jumaat kan, datang Jumaat, benda yang perlu kita ambil peluang ialah kita berada di sebelah kanan imam. Kan? Sebelah kanan imam. Kalau imam tu semayang, dia menghadap ke kiblat lah sana. Jadi masuk sebelah kanan tu belah sini. Kan? Belah sini, belah kanan imam. Belah sini ni belah kiri imam. Ketika menghadaplah solat tu belah kanan imam. Maka kata Imam Ghazali, disunatkan seorang tu berdiri di sebelah kanan imam
dan di belakangnya sedikit. Maksudnya kalau tuan-tuan datang untuk solat Jumaat, kan, maka tempat pertama tuan-tuan kena ambil satu saf yang pertama. Saf pertama paling dekat dengan mimbar ini. Depan sini satu. Tu yang disebutkan ada adab pada Jumaat. Kemudian kita ambil ruang penuhkan sebelah kanan tu. Sebab belah kanan ni dia ada kelebihan sebelah kanan ni kata. Ini jikalau jemaah dan makmumnya hanya seorang ajalah kalau sembahyang seorang-seorang itu. Kalau makmumnya seorang wanita, dia kata, ni diceritakan pula dan ni dia masukkan. Kalau ada makmum yang jenis wanita sekali, maka hendaklah ia berdiri tepat di belakang imam. Ni ada susunan lah. Kadang-kadang kita ada berlaku kekeliruan juga. Bagaimana kita nak menyusun jemaah wanita, kan? Jemaah wanita ni dari sudut hukumnya dia susun di belakang, dia kata. Di belakang. Di belakang macam orang berbaris, berbaris. Beli tiket, bismillah. Dia tidak perlu di kiri kan. Dia kalau macam ada jemaah lelaki dah duduk sebelah kanan, kadang-kadang kita letak dia sebelah kiri kan. Tapi sebenarnya dari sudut susunan yang diajar adalah di belakang. Maksudnya belakang imam, belakang straight. Kan? Kalau seorang. Tapi kalau ramai tu lain lah. Ramai tu dia jadi macam dia terbuka lah kan. Tapi maksudnya kalau seorang tu memang susunan tu memang straight di belakang. Tak perlu kita nak ubah ke sana. Contoh macam surau kita ni. Yalah, sebab sini pasal masuk di tengah, maka kita letak dia sebelah sana kan. Sebelah kiri sikit bagi perempuan. Habis sebenarnya yang diajar di belakang betul. Kan? Belakang betul. Belakang sama. Cuma bolehlah nak ke kiri, tapi di bahagian belakang. Okey. Dia kata, maka hendaklah ia berdiri tepat di belakang imam. Jikalau makmumnya 2 orang, seorang lelaki dan seorang perempuan, maka yang lelaki di sebelah kanan imam, sebagaimana di atas, dan wanita itu di belakang makmum lelaki tadi. Okey. Kalau kita sembahyang seorang, ada 2 orang, makmum, seorang lelaki, seorang perempuan. So, imam satu, belah kanan dia ada makmum lelaki rapat dengan imam. Dan jemaah yang perempuan nak letak ke mana? Adakah dia letak sebelah kiri? Tak. Dia kata belakang makmum yang satu tadi tu. Maksudnya seorang sini imam, ini makmum, dia rapat dengan imam, maka yang perempuan letak belakang sini. Kan? Kadang-kadang kita ada letak ke sebelah kiri kan? Tak. Dia kata, Imam Ghazali dia kata yang lebih tepat letak di belakang. Kemudian kata Imam Ghazali, jikalau makmumnya 2 orang, kalau makmum ada 2 orang pula, seorang lelaki dan seorang perempuan, maka yang lelaki di sebelah kanan imam sebagaimana di atas, dan wanita di belakang makmum lelaki tadi. Okey. Habis itu masalah kedua. Okey. Kemudian kita tengok kemudian masalah yang ketiga dia dah. Masalah yang ketiga, masalah makmum masbuk. Dia ada 2. Satu nama dia muafiq, dan yang kedua nama dia masbuk. Kalau kita semayang ni, kalau kita dapat takbiratul ihram dengan imam dan kita sempat baca surah Al-Fatihah, sama imam baca, kemudian kita sempat baca surah Al-Fatihah sebelum kita rokok bersama dengan imam, maka disebut sebagai muafiq. Maksudnya kita bersama dengan imam. Manakala kalau masbuk, maksudnya kita ni masuk lewat. Masuk lewat. Mungkin Fatihah kita tak sempat habis. Maka ditanggung oleh imam. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Ada lagi berapa minit ni dekat masuk waktu. InsyaAllah kita tengok lagi. Ada beberapa masalah yang dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan pada tengah hari ini kita dapat satu ilmu yang Imam Ghazali sebut bahawa pergerakan itu, maka walaupun sedikit, kita kena elakkan. Sebab apa? Sebab dia adalah makruh. Walaupun tidak mencapai label haram ataupun membatalkan solat. Dibawalah beberapa contoh tadi, pergerakan yang makruh, yang menyebabkan kesempurnaan solat kita tu sudut adab cantiknya dia jadi kurang. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan
dari sudut kedudukan salat. Dudukan salat. Bila satu makmum, ada dua orang makmum, dan kalau sebaiknya kita pilih ambil sebelah kanan kalau khutbah itu dekat depan daripada mimbar ini, dan kita penuhkan sebelah kanan itu dulu. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada kelemahan diri saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أشهد 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 حي على الصلاة الصلاة
Allah lam
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menjadikan khutbah
yang bertajuk Masjid Rumah Keduaku. Muslimin hadirin yang dikasihi, masjid bermaksud tempat sujud. Dari segi istilah, suatu tempat bersujud yang dibangunkan untuk melaksanakan amalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Sujud meletakkan kedudukan manusia paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat ibadah khusus seperti solat dan beriktikaf bagi orang yang beriman. Malah syiar dan lambang kesatuan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang-orang beriman adalah orang-orang yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Di samping itu, masjid menjadi tempat di mana seseorang hamba berada pada kedudukan yang paling akrab dengan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi bermaksud, hanya sahaja orang-orang yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat ia tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dikasihi, seperti yang kita fahami, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan terhad sebagai tempat beribadat semata-mata, namun merupakan pusat kegiatan dakwah. Peranan masjid pada hari ini mencakupi pelbagai aspek seperti penganjuran program keagamaan dan aktiviti kemasyarakatan seperti dalam aspek kehidupan, pendidikan, kebajikan, platform penyatuan dan perpaduan ummah dan ekonomi umat Islam. Ini termasuk kegiatan dan aktiviti pengajaran, dakwah, program remaja, sambutan keagamaan serta motivasi kepada masyarakat untuk memakmurkan rumah Allah 5 waktu sehari semalam. Apabila masjid dimakmurkan, ia menjana kesan positif bagi pembinaan masyarakat madani dalam rangka membina perpaduan umat Islam. Hakikatnya, pada hari ini masjid dijadikan sebagai tempat perkembangan syiar Islam. Fungsi masjid bukan sekadar menjadi medan pertemuan jemaah dan pelbagai sajian majlis ilmu, malah kegiatannya dilihat semakin luas dan berkembang. Oleh itu, cadangan dan penghayatan menjadikan masjid sebagai rumah kedua adalah sangat relevan dalam hidup kita. Antaranya, yang pertama, menjadikan masjid sebagai tempat pembentukan nilai kerohanian dan jati diri umat Islam. Masjid memiliki peranan penting sebagai tempat pembentukan kerohanian dalam pelbagai aspek. Antara aspek pembinaan kerohanian yang utama di masjid adalah aspek ibadah dan bermunajat. Masjid dilihat sebagai lokasi yang paling ampuh untuk membina kekuatan hati, jiwa dan rohani daripada sifat toksik dan tercela. Ini kerana masjid menjadi tempat rawatan jiwa dan rohani yang terbaik bagi umat Islam. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, masjid tempat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal masajidu mahallu nuzulir rahmah. Masjid-masjid adalah tempat turunnya rahmat. Melihat kepada generasi salafus salih apabila menghadapi sesuatu masalah, kebimbangan dan cabaran, mereka akan bergegas mencari masjid sebagai tempat perlindungan dan penyelesaian serta mengadu hal yang dihadapi kepada Yang Maha Kuasa. Dalam satu kisah, pada satu hari ketika cuaca menjadi kelam, orang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernahkah Tuan melihat perkara seperti ini berlaku semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, kalau berlaku ribut, kami akan bersegera ke masjid. Takut kalau berlaku hari kiamat. Tidak syak lagi, masjid mempunyai aura positif, keselamatan dan perdamaian. Di samping itu, segala kegiatan dan aktiviti masjid dalam bentuk amalan
Semuanya menjurus untuk tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang ada pada masjid yang tidak ada pada tempat lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tiada seorang Muslim pun yang sentiasa menghadirkan diri ke masjid-masjid untuk solat dan zikir, melainkan Allah gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Kedua, mendambakan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajian agama. Dalam menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajian Islam, kelas pengajian dan kuliah agama yang dijalankan bukan sekadar memenuhi aktiviti dakwah bulanan. Malah, bentuk pengajian yang disampaikan mestilah menggunakan sukatan pengajian yang lengkap, mahupun berkitab, bagi mewujudkan proses rantaian kesinambungan ilmu pengetahuan pada jemaah secara berkala dan konsisten. Ini bagi melahirkan umat Islam yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia. Selain itu, intipati kandungan pengajian dan kuliah juga perlu up to date dengan membahaskan isu-isu semasa yang melanda umat Islam. Ini dapat dilihat apabila berada di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingin mengetahui perkembangan semasa yang berlaku kepada sahabat-sahabat baginda yang berada di sekitar Madinah. Ada kalanya baginda memulakan pengajian di masjid dengan menyampaikan tazkirah dan mau'izah, iaitu nasihat kepada para sahabat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-I'bad bin Syariah, katanya, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Ketiga, masjid dijadikan pusat komunikasi komuniti setempat. Langkah dan usaha ini bagi menyerlahkan fungsi masjid sebagai pusat komuniti setempat yang menyediakan pelbagai platform kepada segenap lapisan masyarakat, meliputi aspek pengaruh psikologi dan spiritual. Begitu juga bagi pentadbir masjid. Binalah jambatan ukhuwah agar masyarakat dan jemaah sekitar dapat memakmurkan rumah Allah dengan memperkukuhkan persaudaraan, kesefahaman, kecintaan sesama umat Islam dalam menghayati ajaran Islam serta memperhebat aktiviti dan program di kawasan setempat. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah sekalian, dalam Islam, masjid mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Ia merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang disukai oleh Allah adalah masjidnya. Umat Islam perlu kembali bermuhasabah diri dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ikutan terbaik. Hal ini sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan solat berjemaah di masjid sebagai rutin harian bagi menzahirkan syiar dan penyatuan umat Islam. Sahabat-sahabat Nabi juga bimbang jika mereka tidak hadir untuk solat secara berjemaah akan terbit sifat munafik di dalam diri mereka. Peringatan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salah illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu." Menurut pendapat kami, yakni para sahabat, tidaklah seseorang itu tidak hadir solat berjemaah melainkan dia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, setiap individu Muslim perlu menjadikan masjid sebagai rumah keduanya dengan melazimkan diri untuk hadir melaksanakan solat 5 waktu dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dianjurkan. Memakmurkan masjid adalah salah satu tanda iman dan penyebab cinta Allah. Di samping itu, didik anak-anak untuk mencintai rumah Allah dengan membawa anak-anak melazimi solat berjemaah pada setiap waktu yang terluang. Selain itu,
Jadilah hamba yang hatinya sering teringat dan terpaut kepada masjid, terpaut dengan kemesraan dan keikhlasan jemaah, terpaut dengan pengajian dan aktiviti serta program yang dapat membugarkan hati dan jiwa serta mempunyai nilai tambah kepada ilmu dan ukhuwah. Setiap Muslim dan masyarakat setempat harus berperanan dalam memakmurkan masjid, kerana memelihara dan memakmurkan rumah Allah itu adalah bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Marilah kita berazam dan bertekad menjadikan masjid sebagai rumah kedua agar hidup sentiasa diberkati dan dirahmati. Kerana orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dihapuskan kesalahannya dan diangkat darjatnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan satu lagi meninggikan darjat dia. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat orang yang biasa selalu ke masjid, maka naik saksilah bahawa orang itu adalah orang yang beriman. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan khutbah yang dapat kita ambil pengajarannya pada hari ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa masjid adalah tempat ibadat dan menjana ketakwaan. Kedua, umat Islam perlu menjadikan masjid sebagai wadah penyatuan umat Islam serta menghidupkan peranan masjid dengan segala program dan aktiviti keagamaan. Dan ketiga, umat Islam sewajarnya menjadikan masjid sebagai tempat pembentukan nilai kerohanian dan jati diri umat Islam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Surah An-Nur ayat 36. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dan masa yang sama kita harus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19.
Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri persekitaran dengan penuh mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzil wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was sihhata was salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atin umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar ya zal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna hazal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين. آتي سيدنا محمد وبعث المقام محمد إنك لا تحلم. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf, penuh-penuhkan saf hadapan. Bacaan salatnya riwayat Ruwais dari qiraat Yaqub. Allahu Akbar. Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب
اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.